Hari ini kita akan buat ulang kaji untuk topik box and whisker plot pula lah. Box and whisker plot, inilah bentuknya. Ada satu kotak dan ada dua whisker, macam whisker kucing. Dan ada nama lain bagi box and whisker plot, iaitu boleh dipanggil juga box plot, atau dalam bahasa Melayu kita sebut terbalik, box plot jadi plot kotak. Box jadi kotak. Okay. Yang penting kita kena kenal bentuk box ini dulu. Ada satu kotak dan di dalamnya mesti ada satu garis. Garis ini mewakili median. Median. Garisnya ini mewakili median. Okay, yang putih ini mewakili apa? Whisker atau misai. Okay, mula-mula sebelum kita lihat soalan, jom kita buat sedikit ulang kaji tentang apa itu box and whisker plot. Penting untuk ingat balik baru nanti kita buat soalan baru faham. Box and whisker plot ialah satu cara untuk mewakilkan serakan data secara grafik. Secara grafik bermaksud secara gambar raja. Serakan data bermaksud taburan data. Berapa jauh data-data itu bertaburan antara satu sama lain. Rapat-rapat data ataupun nombor itu rapat-rapat atau berjauhan antara satu sama lain. Box and whisker plot dilukis dengan berdasarkan 5 nilai berikut. 5 nilai ini dalam bahasa Inggeris dipanggil the 5 number summary. The 5 number summary, iaitu kesimpulan bagi 5 nilai yang penting, iaitu seperti ini. Kuartil pertama, median. Kuartil ketiga, nilai terkecil dan nilai terbesar. Dan lihat kedudukan 5 nilai ini pada box and whisker plot. Di mana kedudukan 5 nilai ini pada box and whisker plot? Di bahagian dalam, median itu ialah diwakili oleh satu garisan di bahagian dalam box. Dan sempadan kiri box mewakili kuartil pertama iaitu Q1. Dan sempadan kanan box mewakili kuartil ketiga iaitu simbolnya Q3. Okay. Simbol kuartil kita boleh pakai Q ataupun pakai K. Kalau Q ialah bahasa Inggeris kuartal, start dengan Q. Kalau kita pakai K sebab kuartil start dengan K dalam bahasa Melayu. Okay. Dan nilai terkecil pula di mana? Ini titik di hujung whisker kiri ini mewakili nilai terkecil. Dan di mana nilai terbesar pula? Besar mesti di kanan. Paksi di bawah ini ialah paksi nombor, iaitu garis nombor. So garis nombor ini dia semakin ke kanan semakin besar. Maka titik pada hujung whisker kanan ini, titik pada hujung whisker kanan mewakili nilai terbesar. So pelajar kena faham kedudukan kelima-lima nilai penting ini pada sebuah box plot. Kena kedudukan kelima-lima nilai summary ini. Lihat sekarang sangat penting untuk nanti jawab soalan lukis box plot baru boleh kita tandakan 5 nilai ini di tempat yang betul. Okey, dan sekarang kita lihat pula 3 jenis taburan atau 3 jenis kepencongan box plot. Ada 3 jenis, ingat balik. Okey, jenis pertama dipanggil taburan simetri. Cirinya macam mana? Ciri taburan simetri ialah median berada di tengah box.
ataupun lebih kurang di tengah box. Ini paling senang nak lihat. Kalau di tengah maksudnya kiri kanan, garis median ini simetri, so dia ada di tengah, baru kiri kanan sama besar kan, baru dipanggil simetri. Taboran kedua ialah taboran pencong ke kanan atau nama lainnya taboran pencong positif. Kita kaitkan kanan dengan positif. Bagaimana pula ciri-ciri taboran pencong ke kanan? Okay, sama ada whisker kanan lebih panjang. Di sini tak nampak. So kita cari pula ciri kedua. Tak semestinya. Sini tengok. Tak tunjuk. Semua whisker kiri kanan nampak sama panjang saja kan. So ada satu ciri yang lebih penting lagi yang ditunjukkan di kedua raja pencong ini, yaitu bahagian kanan garis median lebih panjang. Bahagian mana? Sini tengok lebih panjang, yaitu kita lihat di dalam kotak. Ciri kedua ini ialah kita lihat di dalam kotak itu sendiri dan lihat bahagian sebelah kanan median. Bahagian sebelah kanan median lebih panjang. Ini menunjukkan taboran pencong ke kanan. Kanan lebih panjang. Bahagian kanan dalam kotak lebih panjang bermaksud taboran pencong ke kanan. Taboran pencong ke kiri pula ataupun dipanggil taboran pencong negatif, kita kaitkan kiri dengan negatif. Okay. Satu ciri ialah whisker kiri kadang-kadang nampak lebih panjang. Okay, di sini tak nampak ciri ini. So kita tengok ciri yang kedua. Iaitu ini yang lebih baik kita tengok ciri yang di bawah. Sama macam tadi. Iaitu kita lihat di dalam kotak, lihat di dalam box dan kita tengok kiri kanan garis median yang mana lebih panjang. Kalau bahagian kiri garis median di dalam kotak, bahagian kiri garis median nampak lebih panjang, kiri lebih panjang, maka taboran ini dipanggil taboran pencong ke kiri. Maka jenis taboran bagi box plot ini ialah taboran pencong ke kiri, yaitu lihat dalam kotak dan rujuk kepada garis median. Kalau bahagian kiri garis median nampak lebih panjang, maka taborannya ialah taboran pencong ke kiri atau taboran pencong negatif. Bagi salah satu nama. Taboran pencong negatif, taboran pencong positif. Ataupun pakai kiri kanan. Okay, penting ini simetri. Ini taboran pencong ke kanan sebab kanan lebih panjang. Kalau kiri lebih panjang, taboran pencong ke kiri. Ini penting. Ada soalan yang akan tanya. Lepas kamu lukis, contohnya lepas lukis box plot, soalan kata, nyatakan jenis taboran bagi set data tersebut berdasarkan box plot. Okay, sekarang kita ulang kaji pula tentang outlier. Apa itu outlier? Masih ingat pelajar semua? Outlier ialah nilai data yang jauh dari nilai-nilai yang lain. Tengok warna kuning. Ciri-ciri outlier ialah nilai data yang jauh dari nilai-nilai yang lain. Dia jauh. Macam terpencil. Dia terpencil. Jauh dari orang lain. Terpencil. Outlier. Mengapa berlaku outlier? Outlier mungkin disebabkan oleh kesilapan dalam ukuran atau rekod. Maksudnya semasa buat kajian, contohnya masa mengukur, masa merekod, masa catat dalam jadual, masa catat itu catat salah.
ataupun ia mungkin juga suatu case istimewa, special case, mungkin berlaku dalam sebuah kelas. Rata-rata katakan BMI adalah normal, semua biasa, nampak apa sederhana saja saiz badan, tapi tiba-tiba ada seorang, bukan tiba-tiba, memang ada seorang nampak lebih gemuk, sangat gemuk, bukan gemuk saja, sangat gemuk, obese. Bila obese dia macam bila timbang itu dia jadi apa, data yang istimewa kan, jauh data itu contohnya dia 110 kg, orang lain rata-rata 60 lebih, 70, paling berat mungkin 70, 71, ada tiba-tiba ada seorang 110 kg. 110 itu akan jadi apa? Outlier, sebab dia jauh dari nilai 110, itu jauh dari nilai data jisim yang lain semua 50 lebih, 60 lebih, 70 lebih saja kan. Tiba-tiba ada satu data yang jauh dari data jisim yang lain. So itu ialah case istimewa. Pun itu satu sebab juga case istimewa mengapa berlaku outlier. Sebab dia istimewa, case special. Outlier ditanda berasingan dengan menggunakan pangka. Ia tak termasuk dalam box itu sendiri ditanda berasingan. So dia tadi tengok yang ditanda itu hanya the 5 number summary saja kan. 5 nilai itu saja yang dimasukkan dalam box and whisker plot. So outlier ditanda berasingan dengan menggunakan pangka. Okay, dan macam mana kita nak tentukan terdapat outlier atau tidak pada set data kita. Okay, so kita guna rumus berikut untuk menentukan outlier. Ada dua, sebab dia outlier itu dia boleh merupakan data yang sangat-sangat kecil daripada berbanding dengan data kebanyakan, atau outlier itu merupakan data yang sangat-sangat besar bila dibandingkan dengan set data yang lain. Dengan data yang lain, dia ada dua hujung kan, ada dua whisker kan. Satu ialah hujung yang kecil, satu ialah hujung nilai yang besar. So kita ada dua had ataupun dua sempadan untuk checking. Ada dua sempadan untuk checking, iaitu sempadan bawah dan sempadan atas. Inilah rumusnya. Nanti kita lihat, iaitu nak check untuk outlier yang sangat kecil, kita lihat apa sempadan bawah lah, iaitu hujung kiri sekali. Maka dia punya formula ialah kita pakai Q1 tolak 1.5 JAK. JAK ialah singkatan yang cikgu pakai untuk julat antara kuartil, bahasa ikut bahasa Melayu punya julat antara kuartil, so JAK lah. Okay, kalau nak cek untuk outlier yang sangat besar, kita guna sempadan atas, bukan guna sempadan bawah. Yang sangat besar, kita pakai sempadan atas. Iaitu kita kena, kalau besar kita pakai yang kuartil ketiga pula. Kuartil ketiga kena tambah sebab lebih besar, kena tambah kuantiti ini 1.5 kali JAK pula. Maksudnya dia tak boleh lebih kecil dari sempadan dia outlier ini maksudnya lebih kecil dari sempadan bawah atau lebih besar dari sempadan atas. Kalau dia melebihi dua sempadan ini, maka ia akan dianggap sebagai outlier. Tak boleh lebih kecil atau lebih besar dari dua nilai ini. Okay, inilah macam mana kita nak pakai dua sempadan ini. Maka outlier ialah data yang lebih kecil daripada sempadan bawah atau data yang lebih besar dari sempadan atas. Okay, sekarang dah habis.
kita tengok pengetahuan yang perlu kita tahu tentang box plot. Sekarang kita boleh mula soalan. Soalan 1. Cari Q1, median dan Q3 untuk set data berikut. Kena pasti mana-mana outlier dan memplot box and whisker plot. So ini soalan panjang, ada beberapa soalan dalam satu soalan. Dan mula-mula kita diminta cari Q1, median dan Q3 sebab memang kita perlukan 5 nilai, bukan 3 nilai di sini saja. Kita perlukan the 5 number summary untuk lukis box plot. Tapi nilai terkecil, nilai terbesar tak payah kira, kita boleh lihat saja, guna mata, lihat saja mana data terkecil, mana data terbesar, so tak payah kira. Yang kena kira ialah tinggal 3 nilai ini, iaitu Q1, median dan Q3. So kita mesti cari dulu 3 nilai ini, ataupun kira dulu sebelum kita boleh lukis box plot. Dan langkah pertama sebelum kita mula kira Q1, median dan Q3, kita perlu pastikan data telah disusun dalam susunan menaik. Okay. Semua soalan pada lesson ini cikgu dah susun siap-siap lah. Sebab cikgu tak suruh kamu susun ambil masa kan. Tapi nanti dalam peperiksaan selalunya data-data itu dia jumble up, iaitu dia campur aduk, tak susun. So pelajar mesti susun dari kecil ke besar, iaitu dalam susunan menaik. Pastikan jangan lupa kena susun dalam susunan menaik, baru kita boleh cari Q1, median dan Q3. Dan selepas dah susun dari kecil ke besar, cikgu nasihatkan pelajar buat macam cikgu buat sekarang, iaitu labelkan kedudukan tiap-tiap nombor atau tiap-tiap data. Sebab ada 2 kegunaan di sini. Bila kita label, maksudnya kita sedang bilang ada berapa nombor semuanya. So habis kita label, kita tahu ada berapa nombor atau berapa data semuanya, iaitu bilangan data. Bilangan nombor kita wakilkan dengan N. Boleh huruf kecil, huruf besar. Sekarang pakai huruf besar, N. Okay. N sama dengan 13. Maksudnya ada 13 nombor semuanya. Dan pada masa yang sama kita tahu, yang biru ini kita tahu menunjukkan kedudukan sesuatu data, kedudukan. Kedudukan penting nanti kita nak tentukan Q1, median dan Q3 selepas kita kira kan. Kita kena kira kedudukan mereka dulu sebelum kita boleh cari nilainya. Okay, kita start dengan cari median. Okay, dan kita kena tentukan kedudukan median. Ingat balik, ini dah lama sebab ini ialah first lesson. Kalau pelajar masih ingat, box plot ini ialah first lesson pada online class. Okay, so bagi mencari ketiga-tiga nilai ini, kita mesti cari dulu kedudukan mereka. Formula mula-mula ini ialah menunjukkan kedudukan dulu, kedudukan. So 7 ini bukan jawapan, ini hanya kedudukan. Nanti kita cek pada yang biru, warna biru itu yang menunjukkan kedudukan. Formula median ialah setengah bracket N tambah 1 atau N tambah 1 bahagi 2 pun boleh, sama saja. Bahagi 2 atau darab setengah macam sekarang adalah sama maksudnya. So sekarang cikgu pakai yang setengah. Setengah kali dengan dalam bracket N tambah 1. Mesti dalam bracket sebab ada tambah di sini. So N, masukkan N kita di sini iaitu jumlah data, iaitu 13. So 13 tambah 1 jadi 14. 14 bahagi 2 ialah 7. So kita pergi ke kedudukan yang berwarna biru di atas ini. 7 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ialah data yang ke-7. Apa yang kita kira di sini, formula ini ialah kedudukan
kedudukan median ialah data ketujuh. So ketujuh kebetulan juga soalan ini tujuh. Bukan selalu laki macam ini tujuh, dia pun tujuh. Ini kebetulan. Tapi jangan confuse. Ingat ini tujuh sebab ini tujuh, bukan ini kebetulan saja. Data yang ketujuh, nilai data itu pun tujuh. Okay, sekarang kita nak cari pula kuartil pertama. Kita pakai pula formula kedudukan kuartil pertama. Kuartil maksudnya bahagi 4 iaitu satu suku atau 1/4 kali N. So kali 13. Kita tekan kalkulator lah. Ini kita dapat 3.25. Ingat peraturan untuk kira kedudukan kuartil. Kuartil ini untuk peraturan untuk kuartil saja. Dia formula untuk median lain dari formula kuartil. So cikgu pakai warna kuning pula line. Kalau dapat peraturannya kata, kalau dapat perpuluhan, kita mesti bundakan ke nombor bulat yang berikut, iaitu 3 lebih yang berikut, nombor bulat yang berikut yang lebih besar. Maksudnya bunda jadi nombor bulat yang lebih besar, iaitu 4. Tak kira dia poin berapa, tak kira. Asalkan ada perpuluhan saja, kita round off kepada nombor berikut yang lebih besar, iaitu yang berikut 3 yang berikut, nombor berikut ialah 4. Maka kuartil ke pertama ialah data ke-4. So kita pergi ke kedudukan 4, iaitu yang biru. Tengok yang biru, kedudukan ialah yang kita label di atas ini. Kebetulan pun 4 juga. So 4. So jawapan kuartil pertama ialah 4. Ini kebetulan. Okay, sekarang kita cari pula kuartil ketiga pakai formula 3/4 kali N. Sama dengan 9.75. Sekali lagi perpuluhan kita mesti bunda jadi nombor bulat yang berikut. So 9 lebih bunda jadi 10. Tak kira dia berapa perpuluhannya. Mesti bunda jadi nombor berikut yang nombor bulat yang berikut. So 9 lebih bunda jadi 10. Pergi ke data yang ke-10 ialah 12. So jawapan Q3 ialah 12. Okay. Sekarang kita boleh juga cari julat antara kuartil. Sebab apa? Sebab nanti kita nak cari sempadan bawah, sempadan atas, kita perlu gunakan nilai JAK kan. Tadi kita dah lihat dalam formula ada JAK, iaitu julat antara kuartil. Formula julat antara kuartil pula ialah Q3 tolak Q1. So kita dah kira tadi, so senang saja, just gantikan saja 12 tolak 4. 12 tolak 4 dapat 8. So cikgu tunjukkan di sini, ini ialah tunjukkan dia punya singkatan sebab nanti dalam rumus kita tak boleh tulis panjang-panjang. Kita tulis singkatan JAK So JAK ini ialah 8. Okay. Dah habis jawab soalan pertama tadi, iaitu sudah dapat nilai median Q1 dan Q3 dan juga julat antara kuartil. Sekarang kita perlu menentukan sama ada terdapat outlier dengan mencari sempadan bawah dan sempadan atas. Macam tadi kita belajar macam mana nak tentukan outlier melalui dua sempadan ini kita cek ada tak data yang lebih kecil dari sempadan bawah dan ada tak data yang lebih besar dari sempadan atas. Ini jaga sempat border. Lower border ini jaga apa? Upper border. Tengok ada tak yang terkeluar dari dua border ini Kalau bawah terkeluar ialah yang lebih kecil lagi. So kita punya box plot ialah di tengah-tengah di dalam So ini dua sempadan jaga. Tak mau ada yang lebih kecil, tak mau ada yang lebih besar dari dua sempadan ini. Okay, inilah formula sempadan bawah. Ini kita cikgu copy paste dari formula yang kita ulang kaji sebelum ini iaitu bawah kena pakailah kuartil yang lebih kecil iaitu Q1 dan nak lebih kecil lagi kan kita kena tolak. Maksudnya kita bagi satu julat lagi
dari Q1 dan Q3 lah. Iaitu kita lebih kecil lagi. So kita kena guna Q1 tolak satu nilai iaitu 1.5 kali JAK. So semua nilai ini kita dah ada, kita gantikan saja. Q1 tadi dah kira 4 tolak 1.5. Darab kita sekarang boleh pakai bracket untuk mewakili darab. Darab dengan JAK yang baru kita kira tadi iaitu 8 dan tekan kalkulator, boleh tekan sebiji macam ini. Kita dapat negatif 8. Boleh dapat negatif. Kalau dia sangat kecil boleh negatif. Sebab nombor ada positif dan negatif. Okey, sekarang kita kira pula sempadan atas. Ingat ini formula sempadan atas. Pelajar kena ingat sempadan dua formula ini kena ingat sendiri ya. Okey, dan kita gantikan Q3 yang kita kira iaitu 12 tambah, ingat ini tolak sebab mau lebih kecil lagi ya. Iaitu lebih kecil lagi dari Q3, ini lebih besar sedikit lagi dari Q3. So kena tambah. Sebab ini memang dia punya border kan, kita bagi satu ruang lagi. Di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q3. So tambah, ini kena tambah, ingat ini pakai Q3 dan tambah sebab mau lebih besar lagi dari Q3, ini mau lebih kecil lagi dari Q1. 1.5 ingat kali, so kita boleh pakai bracket kali 8 JAK sama. Okey, kita dapat 24. Okey, dan cikgu copy paste senarai data soalan tadi. Okey, di sini tengok mengapa saya nak tulis dalam biru dan ini nak dalam warna lain. Sebab mereka ada kaitan dengan outlier untuk pelajar boleh perhatikan dengan senang. Okey, dan bila kita cek data kita dengan dua sempadan ini nak cek kita dapati 39 lebih besar daripada 24. Maka terdapat satu outlier sahaja iaitu 39. Sebab semua nombor di sini adalah positif. Kita selalu cek yang hujung sekali lah. Ada tak nombor yang lebih kecil dari negatif 8 di sini? Tak ada kan? Sebab paling kecil di sini adalah kosong. Masih positif. Dan untuk outlier yang besar kita set nombor di hujung kanan sekali tengok tengok hujung beberapa nombor di hujung ni 17 tak terlibat sebab lebih kecil, dia tak terkeluar. So hanya ada satu nombor iaitu 39 saja yang lebih besar terkeluarlah dari border. So dikira sebagai outlier. So ada satu outlier yang cikgu sudah warnakannya jingga. Ada satu outlier saja set data ini. Okay. Dan sekarang kita nak tentukan cikgu yang bulat ini apa dia. Yang cikgu circle ini ialah nilai terkecil. Okay. Yang paling kecil ialah nilai terkecil lah. Dan 39 jangan diambil sebagai nilai terbesar lagi sebab dia sudah out. Sudah out. Tak dikira. Nilai terkecil, nilai terbesar itu ialah kena ambil dari bukan outlier. So kita sudah buang dia. Buang outlier itu. So kita kena ambil data sebelumnya iaitu 17 sebagai nilai terbesar. Ingat Okay, dan cikgu salin semula 3 nilai penting lagi yang dalam the 5 number summary itu iaitu Q1, median, Q3. Kita perlukan 5 nilai summary ini untuk lukis box plot kita. Okay, dan sebelum lukis box plot kita nak lukis pada kertas graf dan kita perlu guna rancang sendiri, fikir nak pakai skala mana yang lebih supaya lebih sesuai, supaya box plot pelajar tak mau nampak sangat terlalu kecil sebab kertas graf pun besar, jangan lukis kecil-kecil lah. Bila ada ruang untuk lukis lebih besar, kita cuba lukis lebih besar lah. Tak mau lukis terlalu kecil. So kita kena fikirkan skala yang sesuai. Macam mana kita nak tahu, kita kena cek lah dari nilai terkecil sampailah ke termasuk bila kita
lukis kita termasuk apa, kena tanda juga outlier. So kita kena semak terkecil sampai terbesar pada data ini lah, iaitu 0 sampai 39. So maksudnya 0 sampai 40 lah. So kita pakailah satu kotak besar iaitu 2 cm, satu kotak hijau yang besar. Ini satu kotak hijau yang besar mewakili apa? 2 cm mewakili 5. So kita kena tandakan 5 nilai ini ya, yang dalam yang kuning, warna kuning ini. Oke, start dengan 0, nilai terkecil. Kita guna dot untuk nilai terkecil dan nilai terbesar, guna titik. Oke. Nilai terkecil. Kemudian outlier 39 kena tanda guna pangkal. Outlier kita pangkal, yang lain jangan guna pangkal sebab pangkal untuk outlier 39. Dan kalau pakai skala 2 cm kepada 5, maka kita kena tahu satu unit diwakili oleh 2 petak. Okey, 2 petak. So 39 ialah 2 petak ke kiri 40. 17 di sini 17, 15, 16, 17. Okey. Q1 4. 4 ialah 2 kotak ke kiri 5. Median 7. So ini 5. Lompat 2 kotak 6. Lompat lagi 2 kotak 7. Q3 12. Kita mula kira dari 10. Lompat 2 kotak ke kanan 11. Lompat lagi 2 kotak 12. Okay, dan kita sambung. Ini pelajar boleh buat satu tanda, satu garis dululah sebagai untuk makluman sendiri sebelum kita lukiskan kotak. Bila dah baca nilai-nilai 4, 7, 12 itu boleh buat satu garis pendek dulu. Okay. Dan 2 nilai terkecil, nilai besar kena tanda pakai dot. Okay, boleh ya semua. Pastikan ini skalanya seragam lah, iaitu 2 cm mesti mewakili 5. Tambah 5, tambah 5, tambah 5 itu maksudnya. Okay, kita lihat soalan 2. Okay, data ini pun sudah disusun dalam susunan menaik. Okay, dan langkah pertama kita kira ada berapa data semuanya dengan labelkan senang. Sebab bila label kita tahu kedudukan setiap data akan membantu bila kita tentukan median Q1 dan Q3 ya. Selain daripada kita boleh kira ada berapa data semua, kita sambil kira, kita sambil tuliskan kedudukan mereka. Okey, kira sampai habis, kita dapat 9, maksudnya semuanya ada 9 data di sini dan N sama dengan 9 lah. Okey, soalan A ini ikut pattern soalan peperiksaan dia mungkin tadi punya dia tak separate soalan-soalan itu jadi bahagian ABC. Kadang-kadang lebih biasanya ada separate up, lebih senang lihat lah, tak pelajar tak tertinggal mana-mana soalan. Ini A, cari sama lah, cari median Q1, Q3, formula yang sama. Cari median ialah cari kedudukannya pakai setengah N tambah 1. Okay, dan sama dengan 5, kita pergi ke data kelima dapat 16. So median 16. Okay, kemudian cari Q1 formula kedudukan. Ini belum jawapan. Yang depan ini ialah cari kedudukannya, yaitu data keberapa. Okay, untuk kuartil pertama ialah kita pakai 1/4 kali N, iaitu 9. N kita 9. Okay, sama dengan perpuluhan, ingat macam tadi kita bunda jadi nombor bulat yang berikut. 2 lebih jangan bunda jadi 1. Bunda kepada yang lebih besar. Yang berikut maksudnya bunda jadi nombor bulat yang lebih besar dari 2, iaitu 3. Okay, kita pergi ke 3. Mana data ketiga? Data ketiga ialah 13. Oleh itu Q1 ialah 13. Sekarang cari Q3 pakai 3/4 kali N, iaitu 9. Ini ialah kedudukan. Formula 1/4, 3/4 itu bukan jawapan akhir. Ini hanya data keberapa dulu, bukan jawapan. 37 ini akhir, ini baru jawapan. So ini depan ni jangan tulis Q1, Q3 dulu. Terus kira dulu. So dapat 6.75, bunda jadi 7. So pergi ke atas,
pergi ke data ketujuh, kita dapat 18. So kita tulis, baru tulis Q3 sama dengan 18. So depan ini jangan tulis Q1, Q3 sebab ini bukan jawapan Q1, Q3. Ini hanya kedudukan mereka. Lepas kita dah cari pada senarai data itu, baru tuliskan Q1 atau Q3 ya. Depan ni jangan tulis, kalau tulis salah lah. Okay, sebab di sini dia tak soalan A dia tak suruh cari jumlah antara kuartil, so tak carilah. So bahagian B, nyatakan outlier jika ada. So macam mana kita nak nyatakan? Kita kena tentukan dari sempadan bawah dan sempadan atas dululah. So pelajar kena tahu apa yang kena buat, iaitu kita kena kira dulu sempadan bawah, pakai formula sempadan bawah yang sama, hanya JAK sekarang. Sebab sekarang kita tak kira JAK, so kira siap-siap di dalam bracket pun boleh. Kira JAK dalam bracket, dalam rumus sempadan itu sendiri pun boleh. Masukkan saja formula JAK, iaitu Q3 tolak Q1 pun boleh. Sebab tak kira sebelum ini kan, boleh kira sekaligus di sini. So masukkan saja sebab kita baru cari saja. Semua perlukan Q sahaja. So Q1 13 tolak 1.5 dalam bracket ialah 18 tolak 13 dan tekan kalkulator sekaligus semua dapat 5.5. Sempadan atas ini rumusnya. Kita masukkan Q3 18 tambah 1.5 dalam bracket ialah 18 tolak 13 sama, dalam bracket ialah JAK, so sama. Dan tekan kalkulator sekaligus, tekan sebiji macam kamu nampak bracket, kamu pun tekan bracket. So dapat 25.5. Bila dah dapat yang biru ini ya, iaitu sempadan bawah dan sempadan atas, baru kita pergi cek senarai data kita. Ada yang, kalau nak cek untuk sempadan bawah, lihat hujung data yang kecil lah. Ada tak data yang lebih kecil dari 5.5? Ada, iaitu 2. Satu saja, 2. Kemudian untuk hujung atas pula ada tak nombor yang lebih besar, iaitu pada hujung atas, hujung kanan ini ada tak nombor yang lebih besar dari 25.5 pun ada satu, iaitu 36. So inilah kesimpulan kita, ada tak outlier atau tidak. Ini jawapan sebab panjang, cikgu tulis kat sini. Ini ialah jawapan bahagian B ya. Didapati 2 lebih kecil dari 5.5 dan 36 pula lebih besar dari 25.5. Maka apakah outlier? Kita kena nyatakan kan. Maka terdapat 2 outlier, iaitu 2 dan 36. Okay, bahagian C pula, bila dah habis cari semua maklumat yang diperlukan termasuk outlier, maka soalan C suruh pula pelajar lukis box and whisker plot untuk mewakili set data tersebut, iaitu yang ini. Cikgu dah copy paste, tapi bagi warna lah, untuk tunjukkan apakah nombor itu, apakah outlier cikgu dah guna warna jingga, iaitu 2 dan 36. Sekarang kita kena cari pula nilai terkecil, iaitu 10, iaitu sebelah kanan 2 lah. Sebab 2 tak boleh jadi nilai terkecil lagi. 2 sudah jadi outlier. So kita pilih 10 sebagai nilai terkecil. Dan nilai terbesar pula jangan pilih 36. Sebab 36 sudah jadi outlier juga. So kita kena pilih 21 sebagai nilai terbesar. Ingat, outlier tak boleh jadi nilai terkecil dan nilai terbesar lagi. So kita perlu mencari 5 nilai berikut dahulu sebelum melukis box plot, iaitu the 5 number summary yang diperlukan untuk melukis box plot. Ini cikgu copy paste. Ini tadi kita dah cari semua sebab nak lukis, cikgu tunjukkan 5 nilai penting ini sekali lagi ya, iaitu yang disebut tadi kita dah kira. Median Q1, Q3 itu kena kira. Nilai terkecil, nilai terbesar kita baru tentukan sekarang sebelum lukis box plot lah. Iaitu selepas kita dah cari outlier, baru kita boleh cari apa nilai terkecil, nilai terbesar, iaitu kita kena pasti dulu siapa ialah outlier.
Lepas dah kena pasti outlier, baru kita boleh cari nilai terkecil, nilai terbesar. Okay, sama juga lepas dah ada 5 nilai summary ini, kita kena rancang nak guna skala apa yang lebih sesuai. Iaitu di sini sama juga cikgu nak pakai satu kotak besar iaitu 2 cm mewakili 5 unit. Mewakili 5 unit macam ini. So 2 petak mewakili satu unit. Baru pelajar boleh tanda di kotak yang di tempat yang betul. Kena tahu satu unit diwakili oleh 2 petak, baru boleh tanda ke 5 nilai ini dengan betul. Okay, macam inilah. So outlier ini ialah 2. Nilai terkecil ialah tengok ini 10. Kuartil pertama Q1 ialah 13. Di bahagian garis di bahagian dalam kotak ini ialah 16 median. Q3 ialah 18. Bacalah ini 15, 16, 17, 18. Nilai terbesar ialah 21. Ini 20, lompat lagi 2 kotak ialah 21. Ingat 2 kotak di sini mewakili 1. Dan outlier yang lebih besar ini ialah 36. Ini 35, lompat 2 kotak 36. Okey, ini soalan last. Ini lebih cepat. Ini tiada outlier. Okey, data berikut juga telah disusun dalam cikgu yang susun. Soalan belum susun. Soalan asal tak disusun. So cikgu dah susun data berikut dalam susunan menaik dan soalan bagi tahu ini tiada outlier, maka tak payah pelajar cari sempadan bawah dan sempadan atas. Kalau soalan dah nyatakan tiada outlier, maka tak payah carilah sebab memang tak wujud outlier. Okay, then step pertama ialah pelajar bilang ada berapa data semuanya dengan tuliskan kedudukan setiap nombor di sini. Habis tulis ialah 12, maksudnya semuanya ada 12 nombor di sini, maka N sama dengan 12. Okay, sama juga soalan A nak cari 3 nilai ini. Okay, kita ulang formula yang sama. Formula kedudukan median, bukan jawapan median. Ini hanya kedudukan median. Formula untuk kira kedudukan median ialah setengah kali N tambah 1. So kita gantikan N dengan 12. 12 kena tentukan sendiri dengan bilang sendiri. So kita dapat ini line. Ini cikgu nak tunjuk soalan ini sebab ini nak tunjukkan contoh yang kita dapat perpuluhan. Macam mana pula? Okay, bila median kita kira kedudukannya ialah perpuluhan, kita pergi ke 6.5 kat mana? 6.5 ialah di tengah-tengah antara 6 dan 7. Kalau case macam ini untuk median, dia lain median dengan kuartil. So untuk median kalau dapat perpuluhan, kita kena jumlahkan data ke 6 dan data ke 7. Maksudnya dua data di kiri kanan 6.5. Jumlahkan data di kiri kanan kedudukan 6.5 iaitu data ke-6 tambah data ke-7 bahagi 2. So kita kena baca apakah data ke-6 dan 7 iaitu 25 tambah 39 tekan sama dengan dulu baru bahagi 2 dapat 32. Okey, untuk kuartil pertama pula kedudukannya cari pakai formula ini 1/4 kali N. N ialah 12 dan kita dapat 3. So, dapat nombor bulat macam mana? Soalan 1 dan soalan 2, kita dapat perpuluhan, kita round off kepada nombor bulat yang berikut. Ini kalau dapat nombor bulat, peraturannya lain pula. Iaitu, kalau dapat 3 nombor bulat, kita guna data ketiga. Kalau 3, kita start dengan 3. Senang ingat juga. Data ketiga tambah data keempat bahagi 2. So, apakah data ketiga dan keempat kena baca di atas. Data ketiga ialah 13, data keempat ialah 17. So, kita tambah 2 data ni dan tekan sama dengan dulu, baru tekan bahagi 2, jawapannya 15. So, 3 ini bukan jawapan. Yang kuning ini bukan jawapan. Kuning ini ialah kedudukan saja, iaitu data yang ketiga. Jawapannya ialah bukan 13 juga, kita kena tambah bagi 2. Ini baru jawapan Q1 15. Kena kira sedikit, bukan boleh baca terus. Kalau 3 pergi baca 3, bukan.
Okey, ini ialah yang kuning ini ialah formula untuk cari kedudukan Q3 pula, iaitu 3/4 kali N, iaitu 3/4 kali 12, sama dengan 9. Okey, sama juga kalau dapat nombor ini ialah peraturan untuk kuartil sahaja untuk dua-dua ini saja. Kalau dapat nombor bulat maka kita tak boleh baca terus data ke-9, bukan. Kita kena pakai data ke-9. Kalau 9 kita pakai 9 tambah dengan data ke-10 bahagi 2. Okey, dan dua data ini boleh baca dari senarai data. 9 data ke-9 43. 43 tambah 49 tekan sama dengan dulu, baru tekan bahagi 2 dapat jawapan ini. Yang bawah sekali ini yang warna putih itu baru jawapan apa? Median Q1 dan Q3 Atas yang kuning ini bukan jawapan atas ini hanya kedudukan mereka, kedudukan iaitu data yang keberapa untuk tolong kita ni pun bukan baca terus tengok ini dapat nombor bulat ini kena tambah bahagi 2 pula. Okey, sekarang kita nak lukis pula box and whisker plot untuk mewakili data tersebut. So cikgu pun copy paste data soalan 3 ini di sini, dan sebab tak ada outlier baru kita boleh kata nilai terkecil ialah 6 dan nilai terbesar ialah 62. So kita perlu mencari nilai 5 nilai berikut iaitu the 5 number summary dahulu sebelum melukis box plot. Tadi kita dah kira apa yang kena kira iaitu median Q1 Q3 plus dengan tambah dengan 2 nilai terkecil terbesar ini, maka cukuplah 5 nilai. Dan ini cikgu ulang sekali lagi dalam jadual inilah 5 nilai yang diperlukan untuk melukis box plot. Terkecil ialah yang ni. Terkecil ialah kita tak payah kira, tengok sajalah nilai terkecil iaitu nilai yang pertama, nilai terbesar ialah nilai yang terakhir, dan kita mesti guna skala yang sesuai iaitu cikgu pakai 2 cm mewakili 10 unit supaya box plot kita size-nya sesuai lah, jangan terlalu kecil. So ini lebih senang lagi kalau 2 cm iaitu satu kotak besar mewakili 10 petak halus. Lagi senang. Nilai 10, petak ada 10, bermaksud satu petak mewakili 1 unit. Senang kita nak baca dan senang untuk kita nak tanda 5 nilai ini. So kita tanda dulu nilai terkecil, tak ada outlier. Nilai terkecil ialah 6. So ini 5, ini 6. Q1 ialah 15. Ini tengah-tengah ini 15. Median ialah 32, 30, 31, 32. Ini kita boleh buat satu garis kecil dulu sebab kita kena ada habis kita tanda semua baru kita boleh sambung jadi satu box kan, satu kotak. So boleh buat satu tanda kecil dulu, satu garisan kecil dulu pada nilai yang tersebut, nilai yang berkenaan kita buat lepas kita sudah baca 15 kita buat satu tanda dulu, tahu ini nanti kita nak lukis kat sini, nak tanda kat sini. Nilai terbesar pula ialah 62. Ni 60, 61, 62. So inilah baru lengkap lah. Inilah box plot yang pelajar kena lukis untuk soalan B ini, lukis. So kena tahu 5 nilai inilah. Ada 3 yang kena kira, 2 lagi lihat saja guna mata. Okey, sekian pelajaran hari ini. Harap semua pelajar dah dapat menguasai tajuk box plot.